Yang kelima. Pertama, dah hampir nak khatam tuan-puan. Lebih kurang 2-3 line lagi kita akan khatam modul kita. Yang pertama, sistem pertamanya lah panggil beriman kepada Tuhan. Ini paling asas. Beriman kepada Tuhan. Dipanggil percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ini dalam kitab kita ini dia ada 16 ciri. 16 ciri ketuhanan. Jadi kena komplit 16 ciri ketuhanan baru sempurna. 13 dalam kitab kita, dia tak sampai 20. Dalam kitab kita ni dia ambil yang basic, dia ambil yang qaul mu'tamad, yang dirumus oleh Abu Hasan Asy'ari. Adapun 20 tu tuan-puan, dia combine dengan modul yang kedua. Dia panggil pelopor yang kedua. Al-Maturidi dia tambah 7 ciri. Jadi kombinasi di antara dua pelopor ini, dia menghasilkan 20 ciri ketuhanan. Itu metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya kita lebih clear. Dia berbeza dengan metodologi Wahabi, dia berbeza jauh sekali dengan Syiah. Syiah tu kita mudah faham lah. Yang agak-agak keliru dengan kita ialah metodologi Wahabi. Dia akidah dia, metod dia berbeza. Dia menggunakan pendekatan akidah 3 serangkai. 3 serangkai itu yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Bukan Abu Hasan Asy'ari dan Al-Maturidiyah. Jadi clear, tak perlu kita panggil apa, nak keliru di antara metodologi Wahabi dan juga metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun Wahabi pun dia claim, dia dakwa dia juga Ahlussunnah, itu biasalah. Dakwa mendakwa ini standard lah, apa pun. Baik. Jadi iteras yang kedua kita dah bincang beriman kepada kitab. Yang ketiga beriman kepada malaikat. Ini yang keempat, bukan kelima. Yang keempat kita. Yang keempat ialah beriman kepada Nabi. Yang kelima dan yang keenam lah, ada 2 lagi. Yang keenam tu qada dan qadar. Baik, yang keempat, sistem kepercayaan yang keempat iaitu percaya kepada Nabi. Jadi metodologi Ahlussunnah wal Jamaah untuk settle iman kita ataupun nak beriman kepada Nabi ni, asas dia kita kena kenal 9 ciri yang ada pada Nabi. Ciri yang ada pada Nabi ini bukan ciri fizikal, dia asas. Adapun ciri fizikal dia tambahan. Panggil bentuk tubuh Nabi itu tambahan. Adapun kita bincang ciri asas ini, dia panggil ciri karakter yang ada pada Nabi. Sifat yang ada pada Nabi. Adapun bentuk tubuh Nabi, rambut Nabi, semua itu tambahan yang perlu kita belajar di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi saya ulang sekali lagi tuan-puan, asas pengenalan kepada kenabian ataupun kepada Nabi dan Rasul yang dirumuskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Hasan Asy'ari, dia merumuskan ada 9 sifat yang kesempurnaan yang ada pada Nabi. Kita dah bincang 4 sifat, berbaki lebih kurang ada 5 lagi. Kita akan sambung malam ni. Yang ketiga. Yang pertama tuan-puan kita dah bincang iaitu sifat yang ada pada Nabi. Yang pertama ialah benar. Ini sifat ataupun ciri kenabian. Ciri kenabian yang ada pada Nabi, yang pertamanya ialah benar. Benar itu dia punya panggilan. Yang kita mesti tahu ialah intipati. Tak perlu tuan-puan ingat panjang lebar dia punya definisi. Apabila kita sebut benar, intipati daripada makna benar itu yang mesti kita ingat, spontan. Itulah iman kita. Yang kita nak beriman, yang kita nak faham, apabila kita faham, kita pegang dalam hati kita, pegangan dalam hati kita itu perkara benda yang simple. Tak perlu kita hafal panjang lebar. Maka benda yang simple itu tuan-puan, yang kita panggil intipati kepada makna benar. Apa dia benar secara spontan tuan-puan, tak perlu kita detailkan kerana kita dah bincang secara detail. Apabila kita sebut Nabi ini benar, benar ini meliputi perkataan dan perbuatan menepati dengan realiti. Perkataan Nabi dan perbuatan Nabi dia match dengan realiti. Apa maksud realiti? Apa yang Nabi sebut dia sama dengan apa yang Nabi buat.
Dia sama dengan apa yang ada dalam hati Nabi. Dia ada 3. Dia panggil apa yang ada dalam hati Nabi, ucapan Nabi dan perbuatan Nabi, dia sama. Bukan Nabi ucap lain, Nabi buat lain. Itu dia panggil benar secara simpelnya. Jadi benar ini dia panggil sidik. Dan Nabi dia bersifat dengan satu benar. Nabi yang kedua, Nabi bersifat dengan tidak dusta. Adapun dusta tidak ada pada Nabi. Tidak dusta itu ada pada Nabi. Pertamanya, ciri pertamanya ialah sidqun, sidik, iaitu benar. Yang keduanya dia panggil istihalah. Apa dia? Tak dusta. Tak dusta itu sebenarnya tuan-puan, istihalah ini dia panggil nak membenarkan dan menzahirkan makna wujud, makna benar. Benar tak dusta. Bukan dusta, adapun kazib itu mustahil. Benda yang tidak ada pada Nabi ialah kazibun, dusta. Nabi tidak pernah berdusta walaupun sekali seumur hidup dia. Sama ada sebelum dia jadi Nabi ataupun semasa dia menjawab jawatan Nabi, ataupun selepas dia ataupun mereka ditamatkan jawatan daripada Nabi, daripada Allah Ta'ala. Jadi Nabi kita je dia tidak ditamatkan awal, dia mati terus. Nabi lain ni tuan-puan ada dia punya expired jawatan dia, tamat jawatan. Seperti Nabi Ayub alaihi salam, apabila dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan dia ditabalkan menjadi Nabi, dan dia ada masa yang Allah tarik balik, maksud dia tidak lagi menjadi Nabi dan Rasul. Ketika mana dia sakit. Ketika mana dia sakit, nanti kita akan baca sejarah dia tuan-puan. Ada sejarah yang Israiliyat yang mesti disarinkan dengan ilmu akidah. Kena ada filter untuk menyaring ilmu tafsirul Quran yang terkadang ada isu-isu tambahan yang kita panggil Israiliyat untuk memburukkan imej Nabi. Sedangkan Nabi sebelum itu, Nabi Ayub alaihissalam yang sakit teruk, tapi tidak seteruk yang digambarkan. Dia sebenarnya kata ulama ketika itu dia sudah tidak lagi menjadi Nabi. Dan dia sakit teruk itu kita akan bincang seteruk mana dia sakit. Tidak seperti dakwaan dan gambaran dalam kisah Israiliyat. Penyakit berulah. Malam ni tak sempat, kita akan bincangkan datang. Baik. Yang kedua, pertama dah settle CD ataupun benar. Ciri yang kedua, tak dusta itu ada pada Nabi. Apa dia benar? Tak dusta. Dusta tidak layak pada Nabi. Sebab itu dia panggil mustahil kadhib. CD lawan CD ini mustahil. Apa dia mustahil? Mustahil kadhib, dusta. Dusta itu tidak ada pada Nabi. Nabi tidak akan dusta sama ada sebelum jadi Nabi, semasa dia menjadi Nabi, dan selepas daripada dia menjadi Nabi. Dia tidak akan dusta sama sekali. Yang kedua, pertama dah settle sidik dan tak dusta. Yang keduanya ialah amanah. Ataupun urutan dia yang ketiga lah kalau kita nak campurkan sekali dengan istihalah. Yang kedua ini, ciri yang kedua, amanah. Apabila kita sebut amanah tuan-puan, bahasa mudah dia panggil orang yang boleh dipercayai. Masih lagi kita tak clear. Macam mana orang yang boleh dipercayai? Iaitu orang yang melaksanakan segala suruhan Allah Ta'ala dan orang yang akan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Itu dipanggil orang yang boleh dipercayai. Bahasa kampung dia panggil orang yang boleh harap. Nabi ni orang boleh harap, dia tak akan buat benda yang Allah larang. Maka apabila kita bertemu dengan ayat, dengan nas yang clash dengan akidah, maka kita mesti takwil. Ini memerlukan kepada bukan kita takwil, tetapi para ulama kita dah siapkan pentakwilan. Seperti kita dah bahas sebelum daripada ini tuan-puan, kita bertemu dengan ayat la taqraba hadhihi syajarah fatakunanna minal zalimin dalam surah Baqarah. Apabila dalam orang panggil secara zahir,
Zahirnya bukan tersirat, yang tersuratnya kita nampak ini bentuk larangan. La taqraba, jangan kamu hampir pokok ini. Tiba-tiba Nabi, bukan dia hampir, Nabi Adam, bukan Nabi kita, tapi sama aja. Kita bukan bincang karakter ini, sifat ini merujuk kepada Nabi kita saja, tetapi semua Nabi. 25 Nabi dia sama aja perwatakan dia. Dia tidak ada beza dengan Nabi kita dan Nabi-Nabi lain. Dia perwatakan dia, karakter dia, sifat dia sama. Dia ada 9 sifat. Tiba-tiba Nabi Adam AS bukan sahaja dia hampir, bahkan dia makan buah khuldi. Maka larangan ini mesti ditakwil dalam mazhab kita. Walaupun ada orang yang mengatakan, kaum muda mengatakan ini ayat Quran menyatakan jelas Nabi Adam memakan buah khuldi dan Nabi Adam melakukan perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Ini kata Quran, bukan kata kita. Kita tak boleh memandai-mandai takwil. Inilah berlaku percanggahan pendapat. Bukan kita, para ulama. Maka kita ini ambil pandangan para ulama mazhab kita. Sebab tu dia kena ada orang panggil apa tuan-puan, dia kena ada bahasa kita panggil ID, identiti. Maksud identiti ni mazhab. Kita identiti mazhab Syafi'i dan Maturidiyah ataupun Asy'ariyah. Jadi kita ikut modul yang dirumus oleh mereka ini. Kesemuanya sampai kepada Nabi. Tapi ada yang tak sampai kepada Nabi, adalah yang putus di tengah jalan. Sebab tu kita nak pastikan modul yang kita ikut ini, sana ataupun networking yang kita ikut ni, dia sampai kepada jalur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung malam ni tuan-puan, yang ketiga, ciri yang ketiga yang iaitu nama dia ialah tablighun. Yang kedua amanah. Amanah, lau istihalah dia ni apa dia? Tak khianat. Tak khianat itu sifat Nabi. Nabi dia akan bersifat dengan amanah ini, dan tak khianat ini ada pada Nabi. Dia tidak akan melakukan khianat. Kerana khianat itu sifat yang tidak layak pada Nabi. Apa dia khianat? Melakukan perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala kata haram, maka kalau Nabi buat, khianat Nabi kita. Kenapa khianat? Kerana melakukan perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Sama ada sebelum dia menjadi Nabi, ataupun semasa dia jadi Nabi, ataupun selepas daripada dia menjadi Nabi, Nabi tidak akan berperwatakan khianat, kerana khianat itu tidak ada pada Nabi. Dan Nabi ini, Allah Ta'ala memilih Nabi ini daripada orang yang benar, orang yang amanah. Nabi, Allah Ta'ala ni dia bukan bodoh. Dia dah cerita dalam ni. Kalau Allah Ta'ala memilih orang yang berkhianat, bermakna Allah Ta'ala ni tak cerdik. Ini secara teori akal. Kenapa? Kerana Allah tersilap memilih orang. Sepatutnya Allah nak pilih orang yang sidik, orang yang amanah, tiba-tiba tersilap pilih. Allah pilih orang yang khianat. Kenapa? Allah Ta'ala kata, jangan, tiba-tiba dia buat. Ini orang panggil orang yang khianat. Maka Nabi dia tidak sama dengan kita. Kita ni yang khianat, setiap hari melakukan perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala. Tetapi Nabi tidak akan melakukan perkara yang diharam. Baik, terus tuan-puan kepada yang ketiga. Yang ketiga ni hari ni tablighun. Nabi ini menyampai. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Spontan tuan-puan kita nak tahu malam ni. InsyaAllah malam ni kita nak bincang keempat-empat ciri ni, ataupun jadi 4/4/1 ni. Kesemuanya empat ini kita, cara untuk kita beriman dalam hati kita, kita nak pegang dalam hati kita benda yang kepaham intipati. Maksudnya benda ringkas yang kita boleh terbayang dalam minda kita secara spontan. Itulah benda yang kita nak pegang dalam hati kita. Walaupun kita faham secara spontan tuan-puan, tetapi orang panggil pendetailannya kita faham. Bukan kita kata amanah, faham. Apa dia? Orang yang boleh dipercayai. Dia faham ke tidak orang yang boleh dipercayai? Dia faham dengan sempurna. Jangan dia faham secara bahasa saja. Kalau dia faham secara bahasa tanpa pendetailan, menyebabkan dia tidak boleh untuk menyelesaikan isu. Apabila bertemu dengan ayat yang kesamaran, yang nampak Nabi melakukan perkara yang dicegah, maka dia turut mengakui, mengikut zahir ayat. Ini bahaya. Maknanya dia tak faham secara sempurna. Sebab itu kita mendetailkan. Kenapa kita mendetailkan setiap satu sifat ini? Kerana pendetailan itu untuk memahami intipati. Yang kita nak faham, nak pegang dalam hati kita ialah spontan, bahasa spontan, bahasa
inti ringkasan. Kalau kita kata amanah, apa dia? Orang yang boleh dipercayai. Dia faham ke tidak orang yang boleh dipercayai? Dia faham. Apa dia? Orang yang akan melaksanakan segala, bukan separuh, segala ataupun semua perintah Allah Ta'ala. Dia tidak akan meninggalkan satu perintah Nabi. Dia melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala dan dia meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala. Dia tidak akan melakukan walaupun satu larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun larangan itu makruh. Kita dah bincang dia punya level larangan. Bermula dengan haram, yang kedua makruh, yang ketiganya ialah khilaful aula. Nabi jangankan kata makruh, khilaful aula Nabi tak pernah buat. Ini antara dia punya standard larangan yang Nabi kesemuanya, 3 standard itu Nabi tinggalkan. Baik, seterusnya hari ini tuan-puan, apabila kita sebut Allah Ta'ala, Nabi ini mempunyai perwatakan dia tablighun, menyampai, maka kita nak faham apa yang Nabi wajib sampaikan. Spontan kita faham tuan-puan, tablighun ini dengan makna apa? Dengan makna Nabi menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala yang Allah memerintahkan supaya Nabi sampai. Itu pendek saja. Maka kita akan bincang hari ini tuan-puan, dia punya pembahagian dia. Ada 4 pembahagian perintah Allah Ta'ala yang kita nak pegang dalam hati kita. Yang Nabi dia pun mempunyai sifat dan ciri ataupun karakter penyampai ini dia akan menyampai bukan keempat-empat perintah Allah Ta'ala, tapi Nabi menyampaikan satu perintah Allah Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala suruh supaya sampai. Ada 3 lagi perintah yang kita akan bahas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bermula tu dah baca. Di bawah tu muka surat 27. 28 muka surat 28 di atas sekali. Dan wajib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada atas tu baris ke-7. Baris ke-7 dan wajib atas. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad. Wajib atas ini dengan makna wajib syara'. Allah paksa kita. Allah memaksa kita atas tiap-tiap mukallaf. Apa yang Allah paksa? I'tiqad. Pegang dalam hati kita secara jazam, secara putus, tak berganjak sedikit pun. Datanglah apapun cabaran, apapun tomahan, apapun orang cakap, kita tetap pegang dalam hati kita. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud sampai kalam. Nabi bersifat sidik sampailah yang terakhir, yang keempatnya ialah fatanah. Apapun kata di dalam kitab Al-Imam Nawawi Al-Bantani, sekiranya kita hampir nak meninggal dunia, sakaratul maut, ini tempat yang kita nak guna ilmu akidah, selalu kita sebut final tuan-puan, final touch kita. Sekarang ni kita kuat, iman kita kuat, tenaga kita kuat, kita boleh lawan bisikan syaitan. Tetapi syaitan dia tidak akan berputus asa. Saat terakhir dia akan mencuba sama ada gelincir ataupun akidah kita ataupun tidak akidah kita di saat kita lemah. Di saat berlakunya perpisahan roh dengan jasad. Ketika malaikat nak tarik nyawa kita, sakit yang teramat sangat, dan ketika itulah datangnya dia. Kata Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, sekiranya syaitan menyerupai iman Abu Hasan Asy'ari, Nabi dia tak boleh berupa, tapi selain daripada Nabi semua dia boleh berupa. Dia boleh berupa Al-Imam Mansur Al-Maturidi yang mempelopori bersama dengan iman mazhab Asy'ari, mempelopori mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka ini datang dalam mimpi, dalam hadir ketika saat sakaratul maut, dan datang apa yang mereka ucap kepada kita, mereka mengatakan semua yang aku rumuskan itu, yang aku susunkan 13, kata Imam Abu Hasan Asy'ari, 13 yang aku susunkan ciri ketuhanan, semuanya tak betul. Lalu kita i'tiqad yang jazan, apa kita jawab? Kita akan jawab
tak benar apa yang diucapkan oleh Abu Hasan Asy'ari, walaupun dia yang merumuskan. Inilah yang paling iman kita, akidah kita tetap tak bergoncang, tak bergolak, tak tetap walaupun apapun berlaku. Kenapa? Karena kita, akidah kita, kepercayaan kita mantap, bukan berdasarkan kepada orang. Karena kita faham berdasarkan apa yang kita faham. Guru kita ini, dia hanya membantu untuk menerang jalan, orang panggil apa, tunjuk jalan, bimbing, coaching kita. Tapi kita yang faham, bukan dia. Bukan kita kata kenapa 2 kali 2 4, kerana cikgu cakap 2 kali 2 4. Dia tak nampak jalan macam mana lahirnya 4. Jalan penyelesaian kepada 4 dia tak nampak, tapi dia nampak jawapan. Maka itu bukan akidah yang mantap. Kenapa? Kerana itu dia panggil muqallid, dia panggil orang yang mengikut guru. Maka orang yang mengikut guru ini, dia ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata tak sah imam, dan ada kata sah. Atau apabila khilaf, kena berjaga-jaga. Baik, kita kena faham. Wajib bagi segala rasul jua itu tablighun ma umiru bitablighi. Segala rasul itu wajib bersifat dengan tabligh. Apa dia? Artinya wajib bagi segala rasul itu menyampaikan barang yang perkara yang Tuhan suruh, dengan menyampaikan akan dia akan perkara yang Tuhan suruh kepada makhluknya. Inilah yang disebut ciri yang ada pada rasul itu, tablighun, yakni menyampaikan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintah supaya dia sampaikan kepada makhluk. Dan mustahil atas mereka itu, atas segala rasul dan nabi itu, sembunyikan sesuatu daripadanya. Menyembunyikan sesuatu daripadanya itu mustahil, tidak ada pada nabi dan rasul. Nabi dan rasul, dia tidak akan menyembunyikan walaupun sepatah perkataan, apabila perkataan ataupun arahan itu diperintah oleh Allah Ta'ala supaya sampaikan kepada nabi, kepada makhluk. Maka mustahil mereka itu lupa daripada menyampaikan akan dia akan sesuatu yang Tuhan suruh. Ini perkara yang tidak ada pada nabi, terlupa. Apabila dia nak sampaikan satu perkara, nabi tidak akan ada lalai dan lupa. Dan mustahil juga tidak ada pada nabi juga, mereka itu, nabi dan rasul itu, lupa apakah perkara yang disuruh menyampaikan itu. Nabi lupa perintah apa yang Allah suruh sampaikan kepada makhluk. Tidak ada pada nabi, lupa. Kita selalu lupa. Nak sampai 5, tiba-tiba 3 saja, itu standard kita. Tapi nabi tidak. Nabi dia tidak ada lupa dan lalai. Dan mustahil mereka itu tersilap pun mustahil, tidak ada pada nabi tersilap. Dan mustahil mereka itu tersilap. Mustahil ini benda yang tidak boleh terima pada akal, iaitu benda yang tidak ada pada nabi dan tidak layak pada nabi, lupa, lalai dan tersilap. Tersilap perkara yang disuruh menyampaikan itu. Adapun perkara yang Tuhan suruh mereka itu sembunyi. Ini yang kedua. InsyaAllah kita akan buat kesimpulan tuan-tuan sekejap lagi. Dia ada 4 perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi. Ada satu saja yang Allah perintah suruh sampaikan. Perintah yang kedua Allah suruh sembunyi. Nabi tidak akan menyampaikan kepada kita. Ini. Yang kedua, adapun perkara yang Tuhan suruh mereka itu sembunyikan daripada makhluk, maka wajib mereka itu sembunyikan. Maka wajib bagi akal kita, Nabi tidak akan memberitahu hukum yang Allah memerintahkan supaya sembunyi, jangan beritahu kepada makhluk. Mana contoh dia? Seperti Tuhan beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia Nabi kita akan berkahwin dengan Zainab selepas Zaid tolak Zainab. Ini Nabi, Allah beritahu kepada Nabi lebih awal percaturan ataupun plan Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala ini, akhirnya Nabi kita ini
akan berkahwin dengan isteri anak angkat dia, Zaid. Zaid ini anak angkat Nabi. Dia berkahwin dengan Zainab. Kemudian selepas daripada Zaid bercerai dengan Zainab, maka Zainab pula menjadi isteri kepada Nabi. Perintah ini Allah Ta'ala yang memerintahkan supaya Nabi berkahwin dengan Zainab. Dan perintah ini turun lebih awal. Maknanya Nabi tahu awal, tapi Nabi tak cerita kepada siapa pun. Selepas daripada Nabi berkahwin, barulah Nabi cerita. Kenapa? Kerana ini perintah daripada Allah Ta'ala supaya Nabi kita menyembunyikan perintah ini. Maka bukan semua Nabi ni, walaupun dia karakter dia, pewatak dia ini menyampaikan, tapi dia bukan menyampaikan semua perintah Allah Ta'ala. Dia hanya menyampaikan perintah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib ataupun suruh sampaikan kepada makhluk. Adapun perintah yang kedua, iaitu perintah yang Allah perintahkan Nabi supaya menyembunyikan hukum ini daripada para sahabat ataupun daripada makhluk. Ini antara kenapa Nabi Allah ada hikmah, ada rahsia dia. Kenapa Allah Ta'ala mencaturkan Nabi berkahwin dengan Zainab. Ini proses ataupun salah satu cara untuk Nabi nak ajar hukum di dalam fiqh. Di dalam fiqh, tuan-puan, dia isteri anak angkat ini bukan mahram. Kita ada anak angkat kita, bukan anak sendiri, bukan anak tiri, anak angkat. Isteri anak angkat kita. Jangan kata isteri anak tiri. Jangan kata isteri anak saudara. Anak angkat. Bunyi dia anak tapi angkat. Maka Nabi tunjukkan contoh. Anak angkat ni, kalaulah dia perempuan, dia bukan mahram, boleh kahwin dengan anak angkat perempuan. Tetapi anak angkat kita lelaki, maka isteri dia tidak ada hubungan dengan kita. Tidak ada hubungan keturunan, tidak ada hubungan berambil-ambilan, dan tidak ada hubungan susuan. Dia tak termasuk dalam 18 orang yang haram berkahwin. Maka cara Nabi nak tunjuk hukum Nabi berkahwin supaya sahabat tahu, apabila Nabi berkahwin, Nabi nak menunjukkan bahawa itu tidak ada kena-mengena dengan sistem kekeluargaan. Cuma dia panggil angkat sahaja. Dan disuruh ia Nabi kita sembunyikan, disuruh oleh Allah Ta'ala akan Nabi kita sembunyikan, maka wajib ia Nabi sembunyikan. Maka wajib Nabi ini dia orang yang amanah, dia akan melaksanakan perintah Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan dia supaya sembunyikan hukum ini, maka Nabi tidak akan memberitahu kepada sesiapa pun, hatta kepada isteri dia. Maka wajib ia Nabi kita sembunyikan. Bila? Sebelum jadinya. Sebelum Nabi kahwin, Nabi sembunyinya. Apabila Nabi kahwin, baru Nabi cerita. Dia dah tahu. Ini arahan yang Allah arahkan kepada dia supaya jangan memberitahu orang lain. Adapun barang yang diberi pilihan, yang ini ketiga. Adapun barang yang hukum yang diberi pilihnya Nabi, maka tiada wajib mereka itu menyampaikan. Kalaulah ada arahan Allah Ta'ala beri kepada Nabi, turunkan kepada Nabi, tak wajib, maksudnya Allah Ta'ala tak wajibkan supaya sampaikan. Diberi pilihan kepada Nabi, nak sampai pun boleh, tak sampai pun boleh. Dipanggil perintah yang berbentuk pilihan kepada Nabi, sama ada Nabi nak sampai ataupun tidak. Maka tiada wajib mereka itu, Nabi dan Rasul, menyampaikan perintah dalam bentuk pilihan. Mana contoh? Seperti datang fulan dan perginya fulan. Nabi tahu siapa yang akan datang sekejap lagi, tapi Nabi tak beritahu kepada sahabat. Ada yang Nabi beritahu, tengok situasi. Kenapa? Kerana tidak wajib kepada Nabi untuk beritahu. Ini pilihan, sama ada Nabi nak beritahu kepada para sahabat, siapa akan datang 30 minit lagi ke rumah aku. Nabi tahu. Allah Ta'ala beritahu awal. Ini antara keistimewaan Nabi, dia tak sama dengan kita, tuan-puan. Kita akan sebut sepitah lalu sekejap lagi, dan akan datang kita akan sambung. Dia punya khususiyah supaya kita hampir dengan Nabi.
Jangan samakan Nabi dengan manusia biasa. Nabi ni banyak benda yang tak sama dengan kita, tuan-puan. Sangat-sangat banyak. Nabi dia tahu kenapa? Kerana Allah Ta'ala beritahu awal. Siapa yang nak datang, siapa yang nak meninggalkan majlis dia tahu. Kita tak tahu. Kalau kita dakwa tahu pun kita tak tahu. Hari ni macam-macam kita dakwa. Tahu. Barang hilang. Pergilah tanya Tok Bomo. Tok Bomo dia tahu. Tok Bomo dia tahu. Lebih pada Nabi lagi Tok Bomo. Kat kampung dulu lembu hilang, tanya Tok Bomo. Tok Bomo minta berkerah. Kena Tok Bomo, kena. Yang kenanya yang untung Tok Bomo. Yang kena kita. Dia teka saja. Kadang-kadang kedua tiga kali teka kena. Orang pujilah dia. Bagus Tok Bomo ni. Barang hilang pun tahu, lembu hilang pun tahu, bini hilang pun tahu. Dia teka aja. Kadang-kadang betul. Tekaan dia kadang-kadang betul. Jin beritahu dia. Jin pun dia bukan tahu benda gaib. Jin pun. Yang duk tipu dia adalah jin dia. Jin belaan dia. Tu jangan bersahabat dengan jin. Kerana jin sangat menipu. Jin ni dia panggil dia pakar. Dan strategis dia. Menipu. Dia pakar dalam menipu. Walaupun baik dia, maka jangan percaya dengan dia. Dia baik. Kita jangan kata jin yang aku bersahabat ni baik. Jangan percaya dengan jin yang baik. Baik. Antara lagi apa khusus Nabi ni, tuan-puan, penglihatan Nabi tak sama dengan kita. Nabi dia melihat 360 darjah. Kita depan saja. Nabi dia pusing. Nabi boleh tengok di belakang, di kiri, di kanan, depan. Nabi nampak depan, Nabi nampak belakang, Nabi nampak sisi kiri, Nabi nampak sisi kanan. Kita kan depan saja. Depan tu pun berapa puluh meter je. Hebat. Pun makin lama makin kelabu. Saya lah, tuan-puan, makin cerah lah. Makin lama makin kelabu, makin tak nampak. Nabi penglihatan dia sangat cerah. Sangat cerah. Nabi ni dia tidak ada tidak ada alat bantuan. Pendengaran Nabi luar biasa. Dia dengar setiap benda yang Allah izin dia. Tak sama dengan kita. Yang ke last sekali, tuan-puan. Last ni dia panggil hukum yang berbentuk khususiyah. Bermula dalilnya, tidak ada. Yang keempat tidak ada. Sekejap kita sebut, tuan-puan. Ada kita sebut 3 saja. Bermula dalilnya ialah dalil amanah. Tak perlu sebut kerana dah sebut dalil amanah. Iaitu jika mereka itu Nabi tiada menyampaikan, nescaya khianat Nabi. Kerana Allah Ta'ala suruh sampai, tiba-tiba Nabi tak sampai walaupun satu ayat. Nescaya khianat para Nabi hingga akhir. Dan wajib atas kita i'tiqad wajib Nabi-Nabi dan Rasul itu cerdik. InsyaAllah, tuan-puan, dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung. Ini karakter yang keempat, yang terakhir. Baik, penutup malam ni kita nak sebut rumusan. Kita nak rumus balik pembahagian tabligh ataupun pembahagian perintah Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi. Kerana Nabi kita ni dia bersifat dengan penyampai. Adakah semua Nabi akan sampaikan kepada kita? Tidak. Yang kita perlu pegang dalam hati kita, Nabi dia sampaikan perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala supaya sampaikan kepada makhluk. Itu sahaja. Baik, kesimpulan, tuan-puan, pembahagian ataupun jenis perintah ini, dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, dia panggil perintah ataupun hukum yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala supaya Nabi menyampaikan kepada makhluk. Maka perintah pertama ini ataupun hukum pertama ini yang termasuk di dalam sifat Nabi, tabligh, ma umiru bi tablighihi. Nabi akan sampaikan perkara yang Allah Ta'ala wajibkan ke atasnya supaya sampai. Nabi tidak akan sembunyi walaupun satu hukum. Nabi tidak akan menyembunyikan walaupun satu hukum. Kerana apa? Kerana Nabi ini dia amanah, dia tidak khianat. Apabila Allah perintah wajib sampaikan, maka dia akan sampaikan balighu anni walau ayah. Dia akan sampaikan walaupun satu ayat, satu hukum, satu huruf, dia tidak akan sembunyikan. Yang kedua ini hukum yang kedua ataupun perintah yang kedua dia panggil perintah yang wajib disembunyikan.
Maka Nabi tidak akan menyampaikan kepada makhluk, kerana ini perintah Allah Ta'ala. Hukum ini wajib sembunyikan. Nabi tidak akan beritahu sesiapa pun, walaupun sahabat karib dia dan walaupun isteri dia, tidak akan tahu. Seperti apa? Contoh pertama tadi, seperti dia akan bakal berkahwin dengan Zainab suatu hari nanti, tidak ada siapa yang tahu. Yang ketiga, bentuk yang ketiga iaitu hukum. Yang ketiga ialah hukum berbentuk pilihan. Pilihan ini tidak menjadi kewajipan kepada Nabi untuk beritahu, tapi Nabi boleh beritahu ataupun Nabi nak senyap. Banyak benda yang Nabi tahu termasuk dalam pilihan. Seperti dalam kitab kita kata, Nabi tahu siapa yang bakal akan datang bertemu dengan dia, dan siapa yang akan pergi ketika mana orang yang berada dalam majlis dia. Nabi tahu siapa yang akan meninggalkan dia. Baik, yang last sekali ialah ada hukum yang berbentuk khususiyah. Ini juga tidak wajib disampaikan. Berbentuk khususiyah, ini tidak ada dalam kitab kita, ini tambahan dalam kitab lain, iaitu hukum yang khusus, dia eksklusif untuk diri Nabi sahaja, bukan untuk makhluk. Sebab itu Nabi tak sampaikan kepada makhluk. Tetapi kita kena tahu, sebagai info kepada kita, supaya kita tahu, kita beriman, dan kita boleh bezakan di mana perbezaan makhluk biasa dengan Nabi kita. Dia tak sama. Dalam kitab kita sebut antara contoh hukum khusus kepada Nabi, bukan kepada makhluk. Dia berbeza. Antaranya apa dia tuan-puan? Antaranya yang pertama, seperti Nabi, hukum Nabi diturun kepada Nabi saja, bukan kepada makhluk, iaitu beristeri lebih daripada 4. Ini untuk Nabi saja. Inilah orientalis guna sebagai senjata untuk merendahkan Nabi kita. Dia mengatakan Nabi kita nafsu luar biasa, tak cukup 4. Dia bagi ke umat dia 4, tapi dia bedal 9. Ini menjatuhkan standard Nabi. Dia ada rahsia dia kenapa Nabi kahwin 9. Dan kita pun ada orang kahwin 9. Tuan-tuan biasa dengar dulu ajaran sesat, kahwin sampai 9. Dia ada dalil dan hujah, sama je. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftun an ta'diluni fawahidah. Dia ambil dalil ni, boleh kahwin 9. Ada yang kahwin 10. Dalil yang sama juga, fawahidah campur 1. Fankihuni ma taba lakum. Allah Ta'ala kata, berkahwilah sekalian kamu ini, ma taba lakum. Dan jika kamu mampu ni, minan nisa, daripada perempuan. Jangan kahwin laki semua laki, kena kahwin dengan perempuan. Berapa? Mathna, 2. Dia dalam bentuk bilangan Arab ni lain sikit. 2, bukan 2 campur 2. 2, mathna. 2, wasula dan 3, waruba dan 4. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Fa in khiftun, jika kamu takut berlaku adil untuk kahwin lebih daripada 1, maka fawahidah, cukuplah kamu kahwin 1. Itu penterjemahan kita. Tapi ajaran sesat, dia kata Allah Ta'ala perintah suruh kahwin 2, wa thulasa dan 3. Kalau kita belajar bahasa Arab, dam ni tuan-puan, waw ni ada makna campur. Ini yang dia apa nama goreng ni. Waw ini, dam ini, dia ada makna dam dan ada makna campur. Kita belajar bahasa Arab ekstra. Kalau bahasa Arab basic, dam sahaja dia tahu. Waw ni ada makna campur. Maka dia 2 campur 3 campur 4. Berapa dah? 2 campur 3, 5. 5 campur 4, 9. Cukup bagi mazhab yang kahwin 9. Ada mazhab yang kahwin 10. Mana dia dalil dia? Fawahidah. Kalau kamu tak nak 9, campur 1 lagi jadi 10. Fawahidah kan belakang 1. Ini ajaran fiqh lain pula, kahwin sampai 10. Ada dulu. Masa saya duduk belajar dulu tuan-puan, ada, saya tak ingat negeri mana, dia kahwin sampai 9. Dan ada kahwin sampai 10. Mana dalil dia? Inilah dalil dia. Bukan kita kata pandai-pandai buat cerita. Memang ini cerita pentafsiran puak dia.
Jadi kahwin ni kita tak sempat, masa kita dah habis tuan-puan, tak sempat nak lebih bab kahwin ni. Jadi kahwin, rahsia kahwin ni dia ada rahsia kenapa Nabi kahwin 9. Jadi Nabi ni dia 9 syariat. Dia untuk khusus untuk diri dia, adapun umat dia 4 saja. Jangan ikut sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi kena ikut sungguh-sungguh. Nabi ni dia ikut arahan Allah Ta'ala. Semua Nabi kahwin ikut arahan Allah Ta'ala. Kenapa Nabi kahwin dengan Zainab? Kenapa Nabi kahwin dengan Safiyah? Semuanya itu arahan Allah Ta'ala. Kenapa Allah caturkan dengan isteri muda Nabi, apa nama tu? Aisyah. Ada rahsia dia. Baik, itu contoh pertama yang eksklusif hukum untuk Nabi, bukan untuk orang lain. Yang kedua, contoh yang keduanya ialah seperti sunat tahajud. Nabi dia tak sunat tuan-puan, dia wajib bagi Nabi. Nabi tak boleh tinggal tahajud. Ini kalau kita nak sunnah Nabi, kita boleh tinggal. Cuma kita ni tinggal sungguh. Nabi ni dia tak tinggal, tak boleh tinggal, sebab bagi dia wajib. Nabi ni hukum berat atas dia. Padahal dia kahwin 9, jangan nak tengok 9 kahwin saja. Hak lain berat lagi. Dia banyak yang berat Nabi kena buat. Yang keduanya, sunat tahajud wajib bagi Nabi, bukan sunat. Witir tuan-puan wajib bagi Nabi, tapi kita sunat witir. Mazhab yang wajib ada, mazhab wajib, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i sunat. Sebab tu ramai orang ikut mazhab Syafi'i, ringan. Dia 5 je. Kalau mazhab Hanafi 6. Satu hari tuan-puan dia kena buat 6 waktu. Kerana witir itu wajib. Tapi kita witir itu sunat muakkad, siapa tinggal makruh. Yang ketiga, contoh yang ketiga, Nabi ni tuan-puan, Nabi ni dia puasa dia wasal, sambung. Ini kuat Nabi. Kita tak boleh nak wasal, kita haram wasal, kita kena buka. Apabila maghrib kita buka, puasa maghrib wajib buka. Siapa yang puasa sampai malam, pagi besok sambung balik hat-trick, maka haram atas dia, haram. Bukan Nabi, bukan Allah Ta'ala bagi pahala, tidak, tetapi haram. Kerana ini khusus untuk Nabi saja. Dibenarkan oleh Allah Ta'ala, eksklusif untuk Nabi, dia boleh puasa berturut-turut 2 hari tanpa buka. Nabi kuat. Jangan tanya kenapa Nabi 9. Kerana dia luar biasa. Nabi kita ni kuat. Dia segala-gala sempurna. Kekuatan dia sempurna, batin dia sempurna. Maksud kekuatan, bukan batin, bukan jimat. Nak cerita semua batin, termasuk jimat. Sempurna Nabi. Tubuh badan dia sempurna, kecantikan dia sempurna, perwatakan dia sempurna, akhlak dia sempurna, kuat dia sempurna. Nabi ni tuan-puan, dia kuat. Dia bukan cantik saja. Nabi kita paling kuat di kalangan Nabi. Nabi Musa kuat, tapi Nabi kita lebih kuat daripada Nabi Musa. Nabi Musa, kalau dia tumbuk seorang mati. Kan tuan-puan biasa dengar Qibti, seorang Qibti dia tumbuk, mati Qibti tu. Meninggal dunia Qibti. Tumbuk. Dia tampar, bukan tumbuk tu, tampar. Dalam sirah kata tampar. Tak tahulah, kita tak tengok tumbuk ke tampar. Tapi dalam sirah kata tampar. Ada dia guna idrak ni mana pukul. Jadi lebih kurang lah. Tampar, pukul, tapi dia tak, bukan sepak. Bukan. Dia menggunakan tangan, tak menggunakan kaki. Mati Qibti tu. Tapi Nabi kita kuat. Sebab tu Nabi ni, kalau sirah tuan-puan baca sirah, antara mukjizat Nabi, Nabi dia guna pedang dia, sekali dia hunus pedang, 8 orang ke atas meninggal. Bukan seorang mati, 8 ke atas. Maknanya Nabi Musa sekali dia tampar, seorang mati Qibti. Maknanya Nabi kita 8 ke atas. Itu dia punya nisbah. 1 nisbah 8. Kuat kekuatan ring Nabi kita. Yang ketiga tuan-puan, Nabi boleh puasa wasal, adapun kita umat dia haram. Dan yang last sekali keempat, banyaklah, saya nak sebut 4 saja. 4 ini hukum yang eksklusif untuk Nabi, tidak ada pada orang lain. Tidak boleh pada orang lain, dia banyak. Yang keempat ni apa dia? Yang keempat ni antara khususiyah Nabi. Nabi ni, tubuh badan Nabi, saya nak sebut last sekali ni, tubuh badan Nabi. Nabi ni tuan-puan, dia tidak ada najis. Ini khusus pada Nabi saja. Nabi dia tidak panggil, kita tak boleh panggil najis, kerana tidak ada badan Nabi ni, tidak ada unsur-unsur najis yang keluar pada badan Nabi. Dia panggil apa? Dia panggil fudlah. Kita akan bincang dalam fiqh tuan-puan, ada satu istilah nama dia fudlah Nabi. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan najis, qaul yang mu'tamad mengatakan tak najis. Dan mazhab kita, qaul yang mu'tamad yang kuat, fudlah Nabi. Apa dia fudlah? Benih keluar daripada Nabi, darah Nabi,
air liur Nabi, hingus Nabi, air mata Nabi, air kencing Nabi, berak Nabi. Sebab tu dia tak guna berak. Tuan-tuan tak akan bertemu dengan tahi Nabi. Tak akan bertemu. Kenapa? Karena ulama tidak menggunakan najis. Ulama menggunakan fudlah Nabi. Fudlah tu lebihan. Air kencing Nabi, dia merujuk kepada tahi Nabi. Kita tak guna tahi. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan, kena sebutlah. Tapi kita tak boleh guna tahi Nabi. Dia tidak digunakan tahi untuk Nabi. Digunakan fudlah, tukar. Hingus Nabi, air liur Nabi, air kencing Nabi, tahi Nabi dipanggil fudlah. Lebihan keluar. Dia tidak najis. Melainkan dalam mazhab kita pendapat yang lemah saja, iaitu Al-Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan air kencing Nabi juga najis. Tapi itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat, tidak najis. Sebab itulah darah Nabi boleh diminum, berebut para sahabat Nabi. Kenapa? Kerana darah Nabi tidak najis. Sebab itulah para sahabat kita, Nabi ini, dia akan berebut untuk minum darah Nabi. Kerana unsur yang ada pada Nabi satu pun tidak ada najis. Peluh Nabi lebih jernih daripada mutiara. Warna peluh Nabi jernih tak jernih. Dan bau peluh Nabi ini lebih wangi, lebih harum daripada kasturi dunia. Itu dia punya keistimewaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung akan datang dalam kuliah yang bulan akan datang. Kita akan sambung ciri yang terakhir. Ciri ini agak menarik kerana dia akan membicarakan isu. Ciri yang terakhir ini fatanah, dia akan rangkaikan dengan harus, dia akan menyelesaikan beberapa isu besar di kalangan masyarakat kita untuk menjawab isu-isu mengatakan Nabi Adam, Nabi Ayub. Nabi Ayub ini sakit, bernanah, saya keluar ulat, tangkap ulat, masukkan balik. Inilah kita akan jawab isu itu berdasarkan ilmu akidah. Untuk membaca sirah, tuan-puan, sejarah, dipanggil tawarikh, mesti ada filter, mesti ada penyaring. Dan ilmu penyaring itu ialah ilmu akidah, dikombinkan dengan fiqh untuk menyaring sirah yang berada di bertebaran di dalam buku-buku sirah. Kenapa? Kerana Israiliyat, unsur-unsur tambahan itu untuk merendahkan martabat kenabian, dia akan ada unsur di belakang. Nabi sakit, ya. Tetapi kita akan menjawab isu peringkat mana Nabi sakit. Adakah betul peringkat sehingga Nabi ini dia berulap dan ulap itu keluar daripada betis Nabi kita, dan Nabi ini punyalah baiknya, dia memang Nabi baik, dia nak cerita Nabi baik, bagus. Tapi tangkap ulap itu masuk balik. Tuan-tuan biasa dengar kisah ini juga diriwayatkan. Ada yang mengatakan Tok Kenali juga begitu. Tuan-puan biasa dengar, Tok Kenali sebelum dia meninggal, dia sakit, sakit dia ini sampai berulap dan keluar ulap. Maka Tok Kenali ambil ulap yang jatuh itu, punya wali Allah ni, Tok Kenali ni, dia ambil, kemudian dia masukkan dalam tempat dia sakit balik. Nah, dia nak gambarkan perwatakan yang bagus, tetapi dia tak perasan. Tok Kenali tak apa, ni Nabi Ayub ni, dia tak perasan dalam cerita itu sebenarnya dia menjatuhkan standard kenabian. Bagaimana cara menjatuhkan standard kenabian dan apakah isu ataupun cerita yang sebenar, insya-Allah kita akan bincang bulan depan, tuan-tuan, dalam minggu yang kedua. Itu dia punya iklan sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.